Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi pada malam ini, dan juga bersama saya pada malam ini adalah Brother Lim Joy Soon. InsyaAllah kita akan kongsikan satu topik yang sangat penting, iaitu keaslian Al-Quran. Biasanya kalau kita sebut tentang keaslian Al-Quran ini, antara cabang-cabang yang menuju kepada untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, seringkali Quran itu dicabar oleh pihak orientalis dan juga pihak missionary. Jadi mereka mengajukan banyak soalan-soalan di mana mereka mengatakan contohnya Quran itu bukanlah kalam Allah, malah ianya ditiru daripada Bible, ataupun dianya itu adalah satu ciptaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan dan kita akan huraikan bagaimana untuk kita menjawab salah tanggapan yang ada di kalangan mereka, insya-Allah. Dan saya agak sangat-sangat menggalakkan sahabat-sahabat yang sedang menonton, silalah share video ini, semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Dan sekiranya ada soalan mengenai apa-apa mengenai dakwah ataupun saudara baru, bolehlah tinggalkan soalan anda di ruang komen, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, sebagai sedikit mukadimah, kita umat Islam, kita beriman kepada 4 kitab utama yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, iaitu kita beriman kepada kitab Taurat, kita beriman kepada kitab Zabur, dan kita beriman juga kepada kitab Injil, dan kita beriman kepada kitab Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak berbincang bagaimana kita nak membuktikan, cukup ke hanya kita mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, tetapi bagaimana kita boleh buktikan kepada sahabat-sahabat kita yang belum lagi beriman kepada Al-Quran bahawa Al-Quran itu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah hari ini Assalamualaikum Brother Lim, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu kita lagi. Semalam alhamdulillah kami dapat sambutan yang sangat-sangat memuaskan, di mana kita mempunyai sesi kita tu berlangsung selama saya rasa 2 jam Brother Lim dan 2 jam. Saya pun terima lebih daripada 10 soalan, dan saya juga nak kongsikan berita baik yang telah disampaikan oleh Brother Lim tadi pagi, bahawasanya ada lagi seorang lagi yang telah memeluk agama Islam selepas menonton video live yang kami buat sepanjang 8 hari ini. Jadi saya sangatlah menggalak kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, sila share, semoga lebih ramai lagi orang yang dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Baik, Insya-Allah. Brother Lim, saya nak terus pergi kepada soalan pertama, iaitu kalau kita lihatlah Brother Lim, antara sebab orang bukan Islam mereka itu tidak mahu beriman kepada Al-Quran, antara alasan yang diberikannya lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu pernah berjumpa dengan seorang yang dipercayai beragama Kristian, dan dia pernah berjumpa waktu dia bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan ada kemungkinan mereka kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapat informasi-informasi daripada seorang Kristian itu, dan akhirnya membukukan satu kitab yang baru, satu ajaran yang baru daripada maklumat yang diambil daripada Bible itu dan dijadikan kitab Al-Quran. Jadi persoalan dia di sini ialah, apakah betul tuduhan di mana mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru daripada kitab Bible? Silakan Brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Fadli, soalan yang menarik. Adakah Quran Nabi Muhammad SAW meniru daripada kitab lama ataupun daripada kitab Bible, ataupun dia belajar daripada pakcik kepada Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Warakah? Ya ke tidak? Mari kita bincang. Bagi saya,
saya pernah sebenarnya, untuk ini satu cerita ya, pernah juga seorang pastor dan dengan dua missionary datang ke office saya sebenarnya. Datang ke office saya dan nak berbincang, nak berdialog. Alhamdulillah. Dan bila mereka datang ke office saya, yang pastor tu cerita kepada saya bahawa dia kata sebenarnya Al-Quran ni tiru daripada Bible. 75% daripada Old Testament. Yang ini saya cerita tentang pengalaman dulu ya. 75%. Dan bila dia kata begitu kepada saya pun jawab balik. Saya tanya dia macam ni lah, 75% ni banyak ni. Banyak sangat. Saya hanya minta dia apa? Saya minta dia kalau boleh tunjukkan saya satu ayat saja. Satu ayat saja. Cukup. Kalau boleh tunjukkan kepada satu ayat, Quran tiru daripada Bible, satu sentence, saya bersedia untuk meninggalkan agama Islam. Dan saya akan masuk Kristian juga pada masa itu. Dan saya minta dia, saya nak dibaptiskan pada masa itu juga. Dan Alhamdulillah, sudah 13-14 tahun dah. Sampai hari ini, dia tak datang jumpa saya untuk menunjukkan satu ayat kepada saya. Alhamdulillah. Maka tuduhan tu benar ke tak benar? Okey, yang kedua. Nah, bila kita kata Quran tiru daripada Bible, kita kena faham. Persamaan ini tidak bermakna tiru. There are similarity, not necessary is copy. Ada persamaan tidak semesti tiru. Yang logik yang digunakan oleh masyarakat Nasrani, orang Nasrani ini, mereka lihat contohnya, Bible telah wujud 2000 tahun yang lalu. Quran wujud 1400 tahun yang lalu. Siapa wujud dulu? Bible wujud dulu. Quran wujud kemudian. Maka Quran bila kata Tuhan itu tunggal, Bible pun kata Tuhan itu tunggal. Logically macam mana? Logically beritahu kita bahawa Quran tiru daripada Bible. Itu logik yang betul. Tak salah. Tapi masalahnya, jangan berhenti di situ. Sambung lagi. Kitab Hindu wujud lebih daripada 4,500 tahun yang lalu. Dan kitab Hindu pun sebut Tuhan tu tunggal. Persoalan saya, adakah Bible tiru daripada kitab Hindu? Yang ada persamaan di sini tidak bermakna tiru. There are similarity, not necessary copy. Tak semestinya. Ada kemungkinan tak semua kitab ini, kitab-kitab yang ada sebelum Quran ini, okey? Ya, sebelum Quran tidak dipelihara, kitab-kitab sebelum itu, tetapi sebahagian mesej tu masih lagi ada dalam kitab-kitab yang ada dalam pasaran. Saya bagi contoh. Dalam Islam, Allah turunkan Nabi dan Rasul. Kalau kita baca surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Allah turunkan Nabi dan Rasul kepada setiap kaum, setiap bangsa. Okey? Berarti setiap kaum mempunyai Nabi dan Rasul untuk bimbing mereka dan mempunyai kitab untuk membimbing mereka. Tapi kitab sebelum Quran tidak dipelihara. Sebab kitab sebelum Quran ini khas untuk kaum itu, bangsa itu dan untuk satu jangka masa yang tertentu saja. Selepas masa itu sudah lepas, kira kitab itu macam produk tu sudah expired. Maka tak boleh ikut kitab itu lagi, you kena ikut kitab yang seterusnya. So kalau kata Quran tiru daripada Bible, so kalau tiru daripada Bible, tidak logik. Sebab ada persamaan tidak bermakna tiru. Yang nak kata tiru tu kena tunjukkan bukti bahawa dia memang copy. Tapi saya sebut tadi, sudah belasan tahun dah sampai hari ini, mereka tak mampu nak tunjuk saya satu ayat. Cabaran ini masih lagi, saya mencabar. Hari ini juga, sekiranya ada sesiapa yang boleh tunjukkan saya satu ayat. Quran tiru daripada Bible. Satu ayat saja. Tak susah kan? Okey, seterusnya. Bila kita sebut tentang perkara ini, kita kena faham, bila kata Nabi tiru atau belajar, tiru daripada Bible, jangan lupa, Bible ni dalam bahasa Arab hanya wujud pada tahun 900 AD. Al-Quran telah dibukukan 635 AD. Maksudnya Quran telah wujud 200 lebih tahun awal sebelum tu Old Testament wujud dalam bahasa Arab.
So mana mungkin Al-Quran tiru pada Bible? Yang kedua, New Testament wujud pada tahun 1616. Tapi Quran telah wujud begitu lama. So kalau nak kata Quran tiru pada Bible, itu tak masuk akal. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Tambahan lagi, kalau kita lihat message yang ada. Contoh. Dalam Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 sebut, Tuhan beristirahat. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Tuhan tidak rehat dan tidak tidur. Sekarang ni saya nak kata, tiru kau macam mana? Kalau tiru, dia mesti rehat juga dalam Quran tulis. Tapi Quran tulis sebaliknya. So macam mana kita nak kata tiru? Dan kalau diberikan masa yang cukup, okay, saya nak bagi contoh satu persatu bahawa kelemahan, kecacatan, kebatilan, peniruan, percanggahan, ya perkara yang tidak masuk akal, cerita tentang sumbang mahram, mungkin ada cerita seolah-olah cerita mesej, seolah-olah cerita lucah dan sebagainya ada dalam Old Testament. Tetapi kita jumpa tak cerita-cerita semua ni dalam Al-Quran? Satu pun tak ada. So macam mana nak kata Quran tiru daripada Bible? Saya tutup ini sebab masa tak banyak. Tutup soalan ini dan bagi satu contoh. Kalau kedua-dua kitab ini diuji ya, maka kita akan dapat lihat mungkin kitab Bible ni dalam suri Islam mungkin dia dapat 20 markah saja. Tapi dalam Quran dia dapat 100 markah. Soalan sekarang, yang budak Kristian ni dapat 20 markah, dia tak puas hati. Dia komplain. Dia nak komplain kepada pengetua. Pengetua, ini budak Islam ni tiru daripada saya. Bayangkan you dapat 20 markah, you kata orang dapat 100 markah tu tiru daripada kamu. Siapa nak percaya apa kamu cakap? Wallahu alam. Baik, Brother Lim, satu poin yang baik saya rasa itu yang Brother Lim terangkan tadi ialah perbezaan ataupun percanggahan di antara apa yang disebut di dalam Al-Quran dan apa yang disebut dalam Alkitab ataupun kita kata Bible, iaitu bagaimana pula kalau kita terangkan, bagaimana kita nak terangkan kalau sekiranya mereka mengambil dalil bahawa contohlah seperti mereka kata tu Nabi Isa AS ataupun Jesus Christ, dia apabila dia sembah Tuhan itu, dia jatuh di atas muka dia dan dia seolah-olah seperti bersujud. Dan kini kalau kita nampak orang Islam pun solat bersujud. Dan nombor dua ialah seperti yang diberitahu juga, Jesus alaihissalam, dia juga berpuasa selama 40 hari. Jadi kalau misal katalah mereka mengambil contoh-contoh ini untuk cakap support diorang punya evidence bahawa Quran itu meniru daripada Bible, bagaimana kita nak jelaskan kepada mereka? Terima kasih Brother Fadli. You see, dia begini. Bila kita lihat, saya bagi tambah lagi ya, saya kembangkan lagi. Kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam, amalannya, syariat dia berkhatan. Okay? Selepas dilahirkan 8 hari, dia berkhatan. Disebut dalam Gospel of Luke chapter number 2 verse 21. Sekarang ini, siapa yang berkhatan? Orang Islam ke? Orang Kristian? Siapa yang ikut Jesus? Dan kalau kita baca lagi, in the Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2, Nabi Isa alaihissalam, dia berpuasa. Okay? Dia berpuasa. Tak makan daripada pagi hingga petang. Hari ini, bulan Ramadan ni, siapa yang berpuasa? Orang Islam. Siapa yang amalkan macam Nabi Isa alaihissalam? Sambung. Kalau kita lihat lagi, Nabi Isa alaihissalam dalam Gospel of Luke chapter 24 verse 36, dia jumpa anak-anak muridnya, pengikut-pengikutnya, dia akan bagi salam, Shalom alaikum. Dan mereka akan jawab, Alaikum shalom. Hari ini, siapakah yang membagi salam, menjawab salam antara orang Islam dan Kristian? Siapa yang ikut Jesus? Isa alaihissalam seperti yang Brother Fadli sebut tadi in the Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. Dia solat, dia letak dahi ke atas lantai. Saya tambah sedikit lagi. Kalau kita faham ceritanya, Nabi Isa alaihissalam sedang mengajar anak muridnya macam mana nak solat, macam mana nak sembahyang. Dia ajar dan dia jalan beberapa langkah ke depan dan dia sujud, letak dahi ke atas lantai. Dia kata, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will." Kalau kita tengok cara
solat, cara sembahyang Nabi Isa alaihissalam mirip tak kepada kita orang Islam amalannya? Sebab itulah dari sudut kita orang Islam, Isa alaihissalam, Jesus Christ, dia adalah Muslim. Sebab dalam Gospel of John chapter number 5 verse number 30, dia ada sebut, dia kata, I do not seek for my own will. Dia kata, saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya, but the will of the Father which are in heaven has sent me. Berarti apa yang dia buat ni dengan mengikut kehendak Allah, kehendak Tuhan. Berarti dari konteks di sini, Muslim berarti mereka yang taat patuh kepada perintah Tuhan. Submission. Berarti konteks ini Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Maka kalau dia kata Quran tiru daripada Bible, okey, contoh. Tapi kenapa Kristian tak amalkan? Kenapa mereka tak amalkan amalan itu? Ada yang sebut tadi, ada persamaan tidak bermakna sama. Sebab semua Nabi, kalau Quran sebut, dalam Quran dah sebut, surah Al-Baqarah ayat 183, disyariatkan untuk kita berpuasa dalam bulan Ramadan, dan syariat ini juga diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum itu. So, maka kalau Nabi Isa AS puasa, Musa AS pun puasa. Ibrahim AS, so Nabi-Nabi sebelum itu pun ada puasa. Maksudnya apa? Maksudnya mereka semua ni adalah mengamalkan agama Islam. Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Okay, baik Brother Lim, ada satu lagi. Memandangkan kita sekarang tengah berbincang mengenai Jesus, ya, saya nak minta Brother Lim tambahkan sedikit. Di sebahagian persoalan yang diwujudkan oleh missionary, mereka tu berkata bahawa siapa lebih hebat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Jesus Christ alaihi salam. Sebab apa? Mereka mengemukakan dalil bahawasanya nama Jesus disebut di dalam Al-Quran 25 kali. Malah kalau kita lihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disebut 3 kali sebagai Muhammad dan hanya 1 kali sebagai Ahmad. Jadi minta sedikit penjelasan daripada Brother Lim, insya-Allah. Silakan Brother Lim. Alhamdulillah, tuduhan sedemikian, hujah sedemikian zaman sekarang sebenarnya tak digunakan oleh orang Kristian lagi, sebab pakar-pakar perbandingan agama telah menjawab. Tetapi saya akan ulas juga sebab ditanya oleh Brother Fadli. Saya betulkan soalan itu dulu, bahawa mereka tuduh bahawa Nabi Isa alaihissalam nama disebut 25 kali dalam Al-Quran, Al-Quran, dan nama Muhammad disebut 4 kali sebenarnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad 4 kali, Ahmad sekali, semuanya 5 kali. Kadang-kadang mereka nak lihat bahawa mereka gunakan hujah, nama Isa alaihissalam sebut lebih, maka dia lebih hebat. Okey? So Nabi Muhammad SAW hanya 4 kali saja Muhammad banding dengan 25 kali. Kalau itulah perbandingan yang mereka nak banding, saya cadangkan, minta dia buat kajian sedikit lagi. Jangan lupa, keseluruhan Al-Quran Allah berkata, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila wahyu tu sampai kepada Nabi, tak perlu sebut nama dia. Tetapi bila nama Muhammad sebut dia sebagai orang yang ketiga. Okey? Berarti keseluruhan Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bandingkan, siapa lebih banyak sebenarnya? Itu yang pertama. Mungkin mereka akan hujah, nama tak sebut. No problem. Mari kita lihat ayat Quran. Dalam Quran, ada sebut perkataan kul. Katakanlah. Kul. Sebut dalam Quran sebanyak 332 kali. 332. Apa maksud kalau kita baca Quran? Kul. Kul ya ahlul kitab. Katakanlah, wahai Muhammad. Betul? Katakanlah, wahai Muhammad. Kul. Itu maksudnya. So, kalau ikut bandingan, nama Muhammad sepatutnya sebut 332 kali. Tapi mereka akan kata itu tak kira. Sebab apa? Sebab itu ni kita bubur sendiri. Maksudnya kita bubur sendiri. No problem. Dia tujuannya nak bandingkan siapa punya nama sebut lebih banyak, maka dia lebih hebat. Mari kita lihat Al-Quran. Memang betul. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut 4 kali. Nama Isa alaihissalam disebut 25 kali. Betul. Tetapi jangan lupa, Nabi Nur alaihissalam nama disebut
47 kali. Adakah Nabi Nur alaihissalam lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ? Dan Ibrahim alaihissalam nama disebut 74 kali. Siapa lebih hebat? Tambahan lagi. Nabi Musa alaihissalam nama disebut sebanyak 177 kali. So kalau kita bandingkan, siapa lebih hebat sekarang? Tak hebat sangat dah Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ. Dari sudut Islam, kalau ikut dia terima, dia gunakan hujah itu, dia sepatutnya terima Nabi Musa alaihissalam lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Sepatutnya. Persoalan sekali lagi, syaitan macam mana? Perkataan syaitan sebut dalam Quran 88 kali. Isa alaihissalam 25 kali. Kenapa dia tak bandingkan syaitan lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam? Bagi saya, kalau ni nak banding, janganlah banding Jesus dengan Muhammad SAW. Isa alaihissalam. Kenapa? Sebab Jesus daripada sudut orang Kristian, Tuhan. Ataupun anak Tuhan. Daripada sudut Islam, Nabi Muhammad SAW seorang manusia. Janganlah bandingkan Tuhan dengan manusia. Kalau gentleman, kalau mau banding, boleh. Tuhan dengan Tuhan. Bandingkan Jesus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Itulah bandingannya. Dan tahu tak, untuk penonton-penonton yang tonton sekarang, nama Allah sebut berapa kali dalam Al-Quran? Kalau tak silap saya, sebab saya lama tak cakap tajuk ni, agak-agak saja kata silap saya, 2548 kali. So kalau kita bandingkan 2548 dengan 25, siapa lebih hebat? Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Radim atas penjelasan tu. Saya sekarang amat rasa yakin bahawa sebenarnya mudah kita nak menjawab sekiranya kita dapat tahu ilmu ataupun mengambil tahu tentang teknik menjawabnya. Itu sangat penting. Selari dengan apa yang kita sedang bincang ni sekarang, Brother Lim, timbul pula satu persoalan di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat ke-9, iaitu yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikr, Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Persoalan saya kepada Brother Lim, kenapa Quran sahaja Allah pelihara, kenapa tidak kitab Taurat, Zabur ataupun juga kitab Injil? Silakan Brother Lim. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ada sebut sedikit tadi. Dia begini, seperti saya sebut tadi, kitab-kitab sebelum itu, Taurat, Zabur. Taurat dia adalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Injil adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Furqan ataupun Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sebelum Quran diturunkan khas untuk bangsa kaum itu. Sebetullah Allah sebut dalam Quran, dalam surah Fatir, surah 35 ayat 24, surah An-Nahl surah 16 ayat 36, bahawa Allah telah utuskan Nabi dan Rasul untuk setiap kaum. Dan Rasul itu membawa kitabnya untuk kaum itu. Dan kitab tu khas untuk kaum itu satu jangka masa yang tertentu. Dia tak sesuai untuk kaum yang lain. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat Isa alaihissalam, Jesus Christ, Isa alaihissalam. Okey? Nah, Isa alaihissalam, dia diutuskan kepada kaum Bani Israel. Yang disebut dalam Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24. Dia kata, I'm not sent except to the Lordship house of Israel. Dia diutuskan untuk kaum Bani Israel. Bukti lagi, setiap kali Nabi Isa alaihissalam sebut, dia akan mula dengan Syamal Israelu. Dia kata, wahai kaum Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam diutuskan kepada kaum Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diutuskan kepada seluruh alam. Seluruh alam. Sebab itulah bila disebut dalam Quran saja, sebut tidak kurang daripada 200 kali, ya ayuhan nas. Nabi Muhammad SAW bila sebut, kalau kita ingat lagi, bila dia berhijrah ke Madinah, wasiat yang pertama, peringatan yang pertama, Nabi mula dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. So Quran dan Injil diturunkan kepada kaum Bani Israel, tetapi kaum Quran diturunkan kepada semua kaum. Dan Nabi Muhammad SAW
juga disebut sebagai kata pun Nabi. Nabi yang terakhir. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40. So, sebab itulah Allah janji untuk pelihara Quran. Tambah sikit lagi. Walaupun kamu boleh kemukakan Torah, Zabur, Injil sekarang, kalau kamu dapat keluarkan yang original. Original saya sebut. Tak ada masalah. Kita ada Quran. Al-Furqan, Quran tu Furqan. Furqan maksudnya criterion ataupun kayu ukur untuk nak tahu apa itu benar atau tidak. Dan walaupun ada original, syariat sebelum itu tidak sesuai digunakan zaman sekarang. Berarti kita kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat syariat Taurat contohnya. Zaman Nabi Musa alaihissalam. An eye for an eye and tooth for a tooth. Kalau kamu ni cederakan mata saya boleh cederakan mata kamu balik. Itu an eye for an eye and tooth for a tooth. Tetapi kalau kita tengok syariat Nabi Isa alaihissalam, when people slap your left cheek, give the right one. Syariat sama tak? Tak sama lah. People take your shirt, give your coat. Ask you to walk 1 mile, you walk 2 mile. Itu zaman syariat Nabi Isa alaihissalam. Tetapi syariat Nabi Muhammad SAW, an eye for an eye and tooth for a tooth. But if you can forgive, that is even better. Kalau kamu boleh ampun, boleh maafkan, itu lebih baik. Ini dipanggil jalan tengah, wasatiyah. Wasatiyah, yang jalan tengah. Ya. So, wallahu alam. Baik, Alhamdulillah Brother Lim. Saya nak minta juga penjelasan daripada Brother Lim. Memandangkan kita masih juga membincangkan tentang Quran dan Brother Lim banyak sebut dalil-dalil daripada Bible. Dan untuk pengetahuan penonton yang baru saja menonton, sebelum soalan ini sebenarnya saya telah pun bertanya kepada Brother Lim, bagaimana ada sebahagian misioneri dia menuduh bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'udzubillah telah meniru Bible itu dan menjadikan dia Al-Quran. Jadi ini yang sekarang sedang kami bincangkan adalah soalan seterusnya, dan saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang baru sahaja menonton, silalah share dan silakan tinggalkan soalan di ruang komen. Semoga insya-Allah lebih ramai lagi orang yang dapat manfaat daripada perkongsian malam ini. Dan kepada sesiapa yang ada kelebihan insya-Allah yang ingin menyumbang untuk kerja-kerja dakwah, bolehlah sumbang ke nombor akaun yang tertera di bawah skrin Brother Lim insya-Allah. Okey, Brother Lim, ini akan lebih menarik lagi ya. Masih berbincang tentang Quran dan Bible. Sekarang ni Brother Lim, sebahagian orang Islam, mereka tu terkeliru dan mereka berkata, contohlah, kalau datang seorang Nasrani datang kepada dia dan dia tanya, kau kan percaya kepada Nabi Isa AS? Jadi, sepatutnya juga engkau pun percaya kepada Injil. Jadi, tak salahlah kalau kau nak percaya gospel dalam Bible. Sebenarnya kamu pun harus beriman kepada Bible. Jadi minta penjelasan Brother Lim, haruskah umat Islam beriman kepada Bible, dan adakah Bible itu Injil yang sebenar? Silakan Brother Lim. Bismillah, alhamdulillah. Untuk pengetahuan penonton yang dengar, bila dalam bagi umat masyarakat Kristian, Bible ni panggil the Holy Bible. Dalam bahasa Melayu panggil apa dulu? Biasa masyarakat kita akan panggil Bible sebagai Injil. Sebenarnya kurang tepat. Saya tak kata salah lah. Saya hanya kata kurang tepat. Kenapa? Sebab kalau kita panggil Bible sebagai Injil, berarti Bible ini adalah Injil, wahyu yang Allah turunkan kepada Jesus atau Isa alaihissalam. Tapi persoalan sekarang, Bible ni Injil ke daripada Isa alaihissalam? So, seluruh kita orang Islam, dia bukan Injil. So, dan kalau kita panggil Bible sebagai Injil, bukankah kita kena beriman kepada Bible? Sebab rukun iman dalam Islam adalah kita beriman kepada Torah, Zabur, Injil, Furqan. Yang dalam Islam kita beriman ini, bukan Injil yang Kristian ada hari ini, Bible. Bukan Torah yang Yahudi ada hari ini. Yang kita beriman adalah yang original itu. Yang asal. Dan kalau kita lihat lagi dalam Bible, saya bagi satu contoh lebih jelas sikit. Kalau kita lihat Bible, the New Testament, ada 4 Injil. Dari Injil of Matthew, Injil of Luke, Mark, Injil of Luke, Injil of John. Matthew, Mark, Luke, and John. Dia ada 4 Injil di sini. Keempat-empat orang ini, kita orang Islam tak kenal dia siapa. Dia dikatakan, Kristian percaya dikatakan saja, okey, mereka lah yang mengarang keempat-empat kitab tu. Tapi apa yang kita beriman adalah Injil of Isa.
Injil of Jesus alaihissalam. Itu yang kita percaya. Kalau dia boleh kemukakan Injil of Isa, tak ada masalah. Sekarang mereka mengemukakan Injil of Torah, Zabur, Injil. Mereka kemukakan Matthew, Mark, Luke, and John. Itu bukan yang kita beriman. Kita beriman kepada Injil of Isa. So kata Bible itu Injil, kurang tepat. Sebab itulah kita orang Islam tidak beriman kepada Bible, tetapi kita tidak bermakna keseluruhan Bible tu tak betul. Kita juga percaya, majoriti dah suruh kita orang Islam, dia bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. Wallahu alam. Baik, Brother Lim. Terima kasih atas penjelasan tu. Saya nak pergi kepada soalan berikutnya dan sebelum saya pergi ke soalan berikutnya, maaf, iaitu sangat menarik ya. Sebenarnya ini timbul pula satu persoalan di mana banyak orang Islam kita mungkin terkeliru. Terutama sekali orang yang mungkin ingat bahawa Bible itu benar-benar ataupun mereka kata sebahagiannya adalah apa yang Nabi Isa AS sebut, sebab tu kita patut beriman juga. Tetapi selepas saya mendengar penjelasan Brother Lim, sebenarnya apa yang kita sebagai umat Islam harus beriman ialah Injil yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa yang kita percaya pada hari ini sudah lagi tidak wujud ya. Sudah lagi tidak wujud. Wallahu alam. Baik, pergi kepada soalan seterusnya Brother Lim. Saya nak tanya, bagaimana kita nak buktikan Al-Quran itu benar-benar kalam Allah? Saya nak minta Brother Lim jelaskan daripada sudut preservation ataupun macam mana dia telah diturunkan ataupun pembukuan tanpa ada kesilapan dari waktu Nabi Muhammad SAW hinggalah ke hari ini. Minta Brother Lim penjelaskan sikit. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Macam mana kita nak buktikan Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sama dengan apa yang kita baca hari ini. Berarti tidak pernah berlaku tokoh tambah, tidak pernah berlaku perubahan. So, itu yang pertama, yang soalannya. Okey, yang pertama kita kena faham dulu macam mana Quran. Saya terus kepada jawapannya. Kita kena buktikan dua perkara. Pertama, kita kena buktikan Al-Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian. Itu pertama. Yang kedua, kita kena buktikan siapakah pengarang yang sebenar. Okay? So, since soalan tu tentang tidak pernah melalui pengubahsuaian, saya ikut terus daripada itu. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi bila terima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dia akan hafal dulu. Dia sendiri hafal. Lepas tu, dia akan pergi cari sahabat, kumpulkan sahabat, sampaikan apa yang dia terima wahyu itu kepada para sahabat. Dan dia juga galakkan, perintahkan sahabat tu hafal apa yang dia ajar, apa yang dia sampaikan. Dan dia perintahkan mereka juga berlatih apa yang mereka hafal dalam solat fardu dan dalam solat tarawih. Okey? Dalam solat fardu dan solat tarawih. So, itu cara pertama. Mereka menghafal. So, Quran itu yang pertama. Dan kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, siapa di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran? Ramai. Sebab ini adalah suatu budaya Islam bahawa menghafal Al-Quran. Okey? Contohnya Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Zaid. Ini di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Okay, so Quran terpelihara. Step pertama adalah hafazan. We memorize the whole Quran. Okay, dan zaman Nabi ada 1000 orang hafiz atau hufaz. Hari ini kita mempunyai ratus ribu hafiz di dunia. Bayangkan kalau semua Quran, semua kitab, boleh tak saya besarkan sedikit, semua kitab dunia, okey, sama ada hard copy atau soft copy, bukan copy hard copy atau soft copy, kita destroy, kita hapuskan. Okey, hard copy kita bakar, soft copy kita delete, kita hapuskan semua kitab di dunia. Saya nak tanya, kitab apakah yang akan wujud hari ini? Al-Quran.
Kenapa Quran? Sebab kita ada ratus ribu hafiz di seluruh dunia. Kita ambil batu, kita baling kat satu negara, satu hafiz, mana-mana negara, baling 4 biji batu, kena dapat 4 hafiz di negara-negara yang berbeza, dan kita bawa mereka duduk bersama dalam sehari dua, keseluruhan Quran boleh ditulis balik dah. Sebab mereka hafal. Yang kedua, Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian adalah Quran bukan saja dihafal, malahan dicatat. Nabi sampaikan kepada mereka, mereka selain berhafal, Nabi juga lantik sebahagian daripada para sahabat sebagai tukang penulis wahyu. So sahabat dilantik untuk mencatat. Dan macam mana Nabi boleh pastikan tulisan itu ditulis oleh tukang penulis wahyu tu, okey, betul. Tak berlaku kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nabi akan suruh setiap tukang penulis wahyu baca balik di depan dia. Berarti apa yang dia catat tu ulang balik di depan Nabi. Kadang-kadang di depan beberapa sahabat yang catat kan. Yang pertama ulang, Nabi akan dengar, Nabi akan pastikan kalau betul, on. Kalau salah, Nabi betulkan. Tapi tukang penulis wahyu lain yang boleh test, boleh cek juga. Pendekkan cerita, setiap tukang penulis wahyu dapat cek tulisan di depan Nabi beberapa kali. Okey? Berarti apa yang dicatat tak mungkin salah. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dicatat semasa Nabi hidup. Telah dihafal semasa Nabi hidup. Dan poin terakhir sekali adalah, mungkin kita boleh sebut adalah, sebelum Nabi wafat, dalam Ramadan yang terakhir, last Ramadan sebelum baginda wafat, Nabi diziarahi oleh Jibril alaihissalam dan 9 para sahabat. Dan ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 519. Dan susunan Al-Quran, okey, Nabi baca keseluruhan Quran tadi, surah tadi Sahih Bukhari jilid nombor 6 tu 519 tu, Nabi mengulangi keseluruhan Quran di depan malaikat Jibril dengan di depan 9 para sahabat sebanyak 2 kali. Dan termasuk arrangement, dia punya arrangement of the Quran, okey, Nabi juga ulangi sebanyak 2 kali. Yang semua ni dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 518 dan 520. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dihafal, telah ditulis. Dan Quran ini, saya tak ada masa, saya tak tahu berapa banyak masa yang ada. Kalau tidak, saya akan terangkan lepas Nabi wafat, siapa yang teruskan, lepas siapa yang teruskan dan sebagainya. Tak ada masa yang nak hujah itu. Mungkin masa yang singkat, hari ini kita ada 1 jam aja. Apa yang saya sebut di sini adalah semua telah dihafal dan dicatat. Dan kalau kita tengok hari ini, Quran yang ada hari ini, physical Quran, okey, yang di Tashkent, Uzbekistan, kalau kita pergi YouTube aja, kita tekan Tashkent, Uzbekistan, Mushaf. Image, kita akan dapat keseluruhan Quran telah digambarkan ataupun telah divideokan. Dan kita boleh bandingkan Quran yang kita ada hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapat? Sebiji. Apa maksud sebiji? Sama. Berarti Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian, tidak pernah berlaku tokok tambah. Yang paling penting, Quran mempunyai teks original. Bukan original. Original. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Brother Lim atas penjelasan tadi. Saya sangat kagum dengan apa yang tadi Brother Lim sampaikan, bahawa Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan yang terakhir ya, baginda telah pun diziarahi oleh malaikat Jibril untuk diulang 2 kali ya Al-Quran itu di hadapan 9 orang sahabat. Dan sebelum-sebelumnya, Ramadan sebelum itu, Nabi Muhammad SAW juga telah diziarah oleh Jibril 1 kali. Hanya pada yang terakhir dia diziarah 2 kali ya untuk apa ni, setiap tahun ya. Setiap Ramadan Jibril alaihissalam akan ziarah Nabi dan adakan rehearse, berlatih dengan Nabi, praktis dengan Nabi setakat apa yang diturunkan setiap Ramadan. Ya, malaikat akan ziarah Nabi. Wallahu alam. Okey, baik Brother Lim, kita masih juga sekarang nak bincangkan ada satu perkara yang menarik yang kadang-kadang orientalis ataupun missionary mereka ajukan soalan ni ya. Mereka kata yang antara hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam, mereka ini pada pertemuan pertama mereka
telah diwahyukan ayat surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismillah rabbika lazi halaq, ya, iaitu kita faham bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu apa ni yang kata tu, dia tidak menguasai bahasa tu, ya. Jadi bagaimana Dia tidak terpelajar. dia tidak terpelajar, maaf. Jadi apabila malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda suruh dia bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi minta Brother Lim jelaskan daripada persoalan ini. Mereka kata tu seolah-olah, kenapa ada contradiction? Kata Nabi kau tak tahu baca, tapi kenapa Tuhan kau suruh ataupun Tuhan kau tu suruh melalui malaikat Jibril itu bacalah. Silakan Brother Lim. Bismillah, alhamdulillah. Ini mungkin sedikit bagi mereka yang baca Quran, Al-Quran dalam bahasa terjemahan, translation. Okay, so kalau kita baca terjemahan, mungkin kita tak dapat memahami maksud Quran itu keseluruhan. Sebab Al-Quran, bahasa Quran ini sangat-sangat rich, kalau orang putih kata. Bahasa Melayu panggil apa? Kaya. Sangat-sangat rich, banyak maksudnya. Okay, dan perkataan perkataan Iqra tadi, sebenarnya dalam maksud Iqra sendiri bawa 3 maksud sekurang-kurangnya. Iqra maksudnya bacalah, mengulangi ataupun sampaikan. Nah, sekurang-kurang 3 maksud. Dan kalau kita nak tengok maksud mana satukah yang lebih tepat, mari kita bincang. Jibril alaihissalam datang jumpa sampai wahyu kepada Nabi. Dia bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil? Dia bawa Quran tak? Dia tak bawa Quran. Dia sampaikan wahyu, dia baca bagi Nabi, dan Nabi, dia minta Nabi baca balik, ulang balik. Sekarang ni, Iqra di sini, lebih tepat mana satu? Mengikut konteks di sini. Dia lebih tepat mengulangi. Betul? Tetapi terjemahan biasanya kita ada bacalah. Tak salah pun bacalah. Maksud dia pun betul. So, bila sebut bacalah, saya cadangkan penterjemah tu, those who do translation tu, kalau boleh letak bacalah, bracket lagi, mengulangi, sampaikan. Supaya bila orang baca ayat Quran yang lain, contohnya surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 48 yang disebut Nabi Muhammad SAW seorang ummi. Nabi tak tahu baca dan Nabi tak tahu tulis. Okay? So Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. So bila di sini, orang kalau kita tak letak bracket itu, orang akan lihat macam seolah-olah kontradik. Sini tak tahu baca, tak tahu tulis, sini sudah dia bacalah. Takkanlah Tuhan kamu tak tahu, dia tak tahu tulis, tak tahu baca. Sebab tu bila kita bracketkan mengulangi dan sampaikan, maka bila mereka lihat, oh, dia juga bawa maksud mengulangi. Maka sekarang berlaku tak kekeliruan? So konteks yang lebih tepat adalah repeat after me, mengulangi. Tapi Iqra juga maksud, baca pun betul maksudnya. Baca, boleh baca ni tak semestinya mau ada buku untuk baca. Nabi, dia suruh Nabi baca balik. Nampak tak konteks dia? So, dia boleh betul, hanya orang yang baca tu, dia faham secara literal. Dia tak faham maksud lebih dalam. Sebab itulah berlakunya kekeliruan oleh sebahagian orang yang mengkaji Al-Quran. Wallahu alam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang baik, ya. Dan sebenarnya ia bukanlah satu contradiction ataupun satu pencanggahan. Malah kalau daripada sudut terjemahan disebabkan oleh bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran itu yang sangat tinggi, di mana satu perkataan itu boleh bermaksud pelbagai. Jadi antara contoh juga seperti yang saya pernah dengar Brother Lim ceramah, iaitu apabila kita baca suratul Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi mereka tu ada juga yang keliru. Kenapa Nabi kamu setiap kali solat minta tunjuk jalan yang lurus, padahal kalau kita lihat dalam kitab Bible contohnya, mereka kata tu Jesus is the way, the truth and the life. Jadi mereka tu menggunakan alasan tu sebab mereka mengatakan bahawa Jesus itu lebih baik sebab dia dah tahu jalan yang lurus. Malah Nabi Muhammad SAW tidak tahu, sebab itulah dia selalu nak kena minta jalan yang lurus. Mungkin Brother Lim boleh terangkan sedikit bab tu. Terima kasih brother, soalan yang sebenarnya ada kena mengenai soalan sebelum tadi itu. Dia sekali lagi masalah terjemahan.
the translation. Masalah translation. Okay? So kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dia asyik minta tau. Solat subuh minta, zuhur, asar, maghrib minta. Solat pertama sampai solat terakhir, dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Adakah Nabi tak tahu jalan yang lurus? Adakah dia tak tahu? Sebab tu kita kena tengok ayat Quran dulu. Tengok konteks ayat Quran dulu. Dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 67. Surah Yasin, surah ke-36, ayat 3 dan 4. Dalam ayat Quran tu Allah sebut apa? Dia kata, sesungguhnya, maksudnya, Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kamu Muhammad adalah salah seorang Nabi atau Rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Allah kata Nabi berada dalam jalan yang lurus, berada dalam jalan yang benar. So, dia berada dalam lurus. Tapi kenapa dia asyik minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus? Kalau kita baca tafsir Quran, itu masalahnya. Terjemahan ni kadang-kadang dia bagi satu maksud. Tapi maksud yang lebih tepat kadang-kadang, okey, lebih tepat kalau kita lihat tafsir Quran, kalau masyarakat Malaysia ni kita ikut mazhab Syafi'i. Okey, kalau kita lihat ulama-ulama yang mentafsirkan Quran daripada mazhab Syafi'i, contohnya tafsir Ibn Katsir, contohnya. Dia sebut apa? Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, dia sebut Nabi tidak minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia kata Nabi bukan minta Allah tunjukkan. Dia minta Allah bimbing kami dalam jalan yang lurus, bimbing kami dalam jalan yang benar. See, he didn't ask Allah to show him the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way, at the right path. So itu maksudnya, brother. So ramai orang keliru. Wallahu alam. Okey, baik, Brother Lim. Satu lagi soalan yang saya rasa agak menarik yang kita boleh ambil faham, iaitu bukan kita nak mempersoalkan agama lain, tetapi sekadar untuk kita berkongsi maklumat dan untuk menerangkan daripada sudut Islam, iaitu Brother Lim, kita sering lihat ataupun kita tu nampak, contohlah kita ambil kitab seperti Tipitaka yang digunakan oleh orang yang beragama Buddha, bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Pali, Palu. Ya, Pali. Ya kan? Pali. Jadi dan juga kalau kita lihat dalam kitab Vedas tu, mereka menggunakan bahasa Sanskrit. Dan kalau kitab Injil tu Old Testament, Ancient Bible, dan New Testament tu bahasa Aramaik. Jadi daripada sudut bahasa pula, bagaimana kita boleh buktikan bahasa Arab itu ataupun bahasa untuk kita faham Al-Quran itu menjadi satu bukti bahawa Al-Quran itu memanglah kitab yang sesuai hingga ke akhir zaman. Silakan Brother Lim. Terima kasih sekali lagi Brother Fadli. Sebenarnya terpulang kepada setiap orang punya yastik macam mana penganut-penganut, sesiapa apa yang dipercaya. Tapi bagi pandangan saya adalah untuk mana-mana satu kitab nak dakwa daripada Tuhan, kitab itu syarat pertama dia mesti tak boleh berlaku perubahsuaian. Dia mesti sama daripada pengasas hingga hari kiamat. Itu yang pertama. Syarat dapat memenuhi tak? Yang kedua, kalau kita nak dakwa dia daripada Tuhan, bahasa original kitab itu mesti ada. You must have the original text tu. Itu yang kedua. Dan bahasa tu mesti bahasa yang hidup. Tahu tak bahasa yang hidup? Berarti bahasa tu digunakan. Orang bertutur, orang menulis, orang berhujah, orang menghafal, orang belajar. Dan bahasa Quran, bahasa yang hidup. Okey? Bahasa yang hidup. Dan kalau kita lihat di dunia, satu dunia sekarang, mana-mana universiti, mana-mana orang belajar agama Islam, majoritinya sekarang mula belajar bahasa Arab. Dan mereka menulis, mereka menghafal. Mereka bila belajar kat universiti, mereka berdebat lagi. Gunakan bahasa Arab dan sebagainya. So, kita mempunyai ratus ribu orang menghafal keseluruhan Quran. So, meaning the language is alive. Dan kebanyakan, mengikut sedikit kefahaman saya, kalau saya salah, tolong betulkannya. Kebanyakan bahasa daripada kitab-kitab sebelum ini, kebanyakannya kitab-kitab sebelum ini, bahasa itu sama ada sudah mati
ataupun dalam proses nak mati. Dan bahasa tu tidak digunakan lagi, bererti kalau wujudnya teks original pun tak bermakna. Sebab orang tak tahu baca dah. Orang tak faham bahasa tu dah. Orang tak faham interpretasi dah. Sebab when you do not know the language, you do not understand the culture, you cannot interpret that message according to the situation during that time. Kamu tak boleh interpret message itu sebab kita tak boleh baca satu kitab ya, contohnya Bible contohnya. Kita tak boleh baca Bible ni sebagai kitab orang putih. Orang barat, bukan. Dia orang Middle East. So kita kena faham konteks Middle East. So if you don't speak that language, if that language is not spoken language anymore, people don't write, people don't understand, maka macam mana kita nak faham teks yang original? Tapi Quran lain. Quran tak pernah melalui pengubahsaian, bahasa yang hidup. Bukan saja itu, ajaran lagi. Ajaran tu sesuai sehingga hari kiamat. Dan ajaran tu konsisten. Walaupun satu dunia, banyak perkara yang dituntut oleh masyarakat, banyak agama mereka telah ubah suai untuk sesuai kepada masyarakat. Tetapi Islam, Al-Quran, dalam Islam kita tidak tunduk kepada tuntutan itu. Contohnya, ada setengah-setengah agama asalnya haramnya minum arak. Tetapi mereka telah halalkan. Mereka tidak mengharamkan lagi. Tetapi Islam konsisten. Zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini memang tetap haram, sampai hari kiamat tetap haram. Maka ajaran yang sebenarnya datang dari Tuhan, dia mesti mau mempunyai ciri-ciri sedemikian. Wallahu alam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang baik Brother Lim. Kita dapat komen juga daripada beberapa orang sahabat kita yang kata terbaik, perkongsian yang menarik, tepat, padat, yang buat orang tertarik nak dengar perkongsian ini. Daripada komen-komen ni, Masya Allah, kita sangat bersyukurlah ada seorang tokoh seperti Brother Lim di mana dia tu dapat orang kata tu menguasai ilmu dalam menerangkan salah faham ataupun misconception daripada kalangan orang bukan Islam. Jadi apabila kita sebut tentang apabila kita nak meyakini bahawa satu kitab itu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, the language must survive. Most important, kalau language dia tak survive, macam mana kita nak faham sesebuah agama itu? Maaf katalah, kita bukan nak mengata tentang agama lain. Kalau kita ambil daripada sudut orang Melayu sudah. Kalau kita lihat bahasa kuno Melayu yang terdahulu, yang tidak lagi diguna pakai, dengan bahasa yang kita guna sekarang lah, bahasa baku ke ataupun bahasa Melayu moden yang kita guna ni, mungkin kita tak boleh faham bahasa dulu. Contohnya kalau Cha, dia ejaan dia CHA. Cantik, kalau misal kata kalau sekarang kita eja lain, mungkin generasi yang baru selepas kita langsung tidak boleh faham apa yang ada dahulu. Jadi satu poin yang sangat baik. InsyaAllah Brother Lim, untuk mengakhiri malam ini saya nak tanya satu soalan cepu mas lah, boleh ke? Boleh. Saya cuba. Okey, soalan dia begini Brother Lim. Soalan dia ialah, kenapa kalau betul lah Al-Quran tu benar-benar kalam Allah, kenapa waktu Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau telah memerintahkan untuk membakar sebahagian besar Al-Quran dan hanya menyimpan. Kalaulah betul dia tu preserve ataupun tersimpan rapi daripada zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa harus berlaku begitu? Silakan. Berapa banyak masa yang ada? Bismillah, alhamdulillah. Perlukan masa. Okey, kita kena faham dulu, Al-Quran tidak dibukukan zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dibukukan zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dibukukan zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan yang Quran itu dipanggil mushaf, satu saja. Kemudian zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia yang simpan. Kemudian selepas Sayyidina Umar meninggal dunia, siapa yang simpan dulu? Siapa nak teka? Mungkin soalan untuk soalan untuk kuis. Siapa yang simpan Quran tu dulu? Seterusnya. Okey? So yang disimpan bukan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan, tapi Hafsah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang disimpan ini disebut dalam Sahih Bukhari, jilid nombor 6, hadis 201. Dan
Dan zaman Osman bin Affan berlaku dua peristiwa yang sangat besar. Sangat besar. Orang Islam mesti mau tahu. Salah faham orientalis tuduh soalan ini, banyak Quran dibakar zaman Osman bin Affan, sejarah ini kita kena tahu. Okay? Now, so peristiwa yang pertama adalah zaman Osman bin Affan adalah berlakunya perselisihan antara seorang sahabat daripada Syria dengan seorang Iraq. Dan perselisihan faham ini berlaku di depan seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Okey, ini disebut dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 201 dan juga 509. So, di depan sahabat ini dan dilaporkan, pendekkan cerita, dilaporkan kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, dan dia lihat perkara ini. Apa sebenarnya masalahnya? Berlakunya perselisihan adalah sebab semasa Nabi Muhammad SAW, Nabi membenarkan para sahabat membaca Quran dalam 7 logat. Yang ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6 hadis 513. Okey, 7 logat. Dan dia jadi sedikit masalah zaman Osman bin Affan. Maka dia kata bacaan dia lebih tepat. Maka berlaku perselisihan. Maka perkara ini dibawa kepada khalifah pada masa itu, Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dia nak standardizekan teks. Jangan lupa, zaman dulu hanya satu mushaf saja. Okey? Osman bin Affan radhiyallahu anhu minta Hafsah keluarkan yang mushaf itu, satu itu, dan minta Zaid bin Thabit mengetuai rombongan itu untuk buat beberapa salinan Quran itu, okey, untuk diagihkan kepada semua penjuru dunia Islam bersama-sama dengan seorang ustaz. Okey? Untuk apa? Untuk ajar mereka untuk membaca Quran mengikut logat Quraisy. Quran yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, logat yang diturunkan kepada Nabi. Sebab Nabi adalah suku kaum Quraisy. So, jadikan Quran 6 naskah, 4 penjuru, semua penjuru Islam sebenarnya bersama dengan seorang ustaz. Berarti selepas itu satu dunia, semua selepas itu baca Quran, membaca dengan logat yang secara umumnya semuanya sama. Okey. Now, apa yang berlaku perkara yang kedua adalah, saya terpaksa ringkaskan ya. Perkara yang kedua adalah Osman bin Affan mula minta sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang ada simpan suhuf. Sebab tak ada masa saya nak terangkan suhuf pada awal tadi sebab makan masa. Suhuf berarti bila Nabi sampaikan wahyu kepada para sahabat dilantik sebagai tukang penulis wahyu, mereka tulis dalam bentuk suhuf, dalam daun kurma, tulang binatang, kulit pokok dan sebagainya. Itu dipanggil suhuf. So, zaman Osman bin Affan, siapa-siapa yang ada suhuf itu, sebab Quran dah dalam bentuk buku dah buat banyak salinan, maka tak perlu ada suhuf. Maka dia minta semua orang yang ada suhuf bawa keluar di depan sahabat, okay, dan mereka bakar. Dia bakar suhuf, bukan bakar Quran. Mereka kata dia bakar Quran. Itu silap satu. Yang kedua, kenapa mau hapuskan suhuf? Pertama, sebab sudah ada Quran dalam bentuk buku. Itu yang pertama. Yang kedua, penting. Yang kedua sangat-sangat penting. Sebab suhuf itu ada nota kaki. Kertas ya. Bahagian bawah, bahagian tepi, bahagian atas tu. Bila tukang penulis wahyu tulis, kadang-kadang Nabi mengajar maksud membuat keterangan, mereka tulis nota kat tepi, kat depan, kat belakang dan sebagainya. Maka semasa sahabat tu hidup, tak ada masalah lah, dia boleh buktikan kalau kita nak bubuh tambah apa-apa kat dalam, mereka semua akan bantah. Betul? Tetapi bila dia dah meninggal dunia, apa akan berlaku? Kalau terjumpa suhuf, kita mungkin akan keliru. Ini ayat Al-Fatihah. Nanti dulu. Bahagian bawah ni ada tulisan lebih. Kenapa Quran yang kita ada tak ada? Ini adalah nota kaki. Sebab itulah yang dihapuskan adalah suhuf, bukan Quran. Tambah lagi sikit. Sebenarnya perkara yang sama berlaku dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian, kalau kita baca Bible, dia ada 42 suhuf yang tidak dihapuskan. Berarti ada nota kaki. Sebab itulah you baca Bible lama-lama. RSV, Revised Standard Version 1952, 1971. Atau kita baca King James Version yang lama, dia ada nota kaki. Dan dia akan kata, the previous manuscript, or the oldest manuscript, dia akan tulis begitu. So, berarti, dan apa yang berlaku adalah nota kaki ni,
kalau kita tengok Bible yang baru hari ini, banyak digunakan nota kaki, letak masuk dalam Bible sebagai kata-kata Tuhan. Itulah yang menjadikan banyak versi. Dalam English Bible ada sekurang-kurangnya 55 versi Bible. Tetapi dalam Quran, kita hanya ada satu Quran saja dalam bahasa Arab. This is our original text. Sebab itulah apa yang salah dalam terjemahan, janganlah kita salahkan dalam teks yang original. So kalau kita baca terjemahan, kalau kita tak puas hati, jangan risau. Kita double check kepada original text dulu. Kita cuba faham asbabun nuzul dulu. Kita tanya pakar, mufassirun dulu. Maka kita akan dapat maksud yang lebih luas dan lebih jelas. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Brother Lim. Satu penjelasan yang sangat baik ya. Kita dapat terangkan kepada pihak orang yang menuduh ini, sebenarnya yang dibakar itu, poin yang paling penting ialah bukan mereka bakar Al-Quran, tetapi mereka membakar suhuf. Seperti mana Brother Lim jelaskan tadi, suhuf dia tak sama seperti mushaf yang telah pun dibukukan, yang disimpan oleh isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Hafsah radhiyallahu anha. Iaitu suhuf-suhuf ini adalah salinan di contohnya daun kurma, ataupun salinan di tulang-tulang dan sebagainya. Satu penjelasan yang sangat baik, Brother Lim. Saya sebenarnya kita dah terlewat masa ni, tapi saya minta penonton semua untuk terus sabar sekejap. Saya ada satu lagi soalan yang sangat penting yang saya nak tanya kepada Brother Lim ni. Dan saya juga nak umumkan pemenang kuis malam yang dapat buku satu set daripada Brother Lim yang bernilai RM250. Dan saya juga nak kemukakan soalan kuis pada malam ini. Jadi tunggu, selepas ni satu soalan last ni saya nak kasih kepada Brother Lim. Dan selepas itu insya-Allah saya akan buatkan pengumumannya insya-Allah. Baik Brother Lim, saya nak tanya, ada satu hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sahih yang bermaksud Nabi larang para sahabat waktu itu, waktu Nabi masih hidup, untuk menulis hadis ataupun mencatat sunnah-sunnah dia. Persoalan dia di sini, kalau Nabi larang, kenapa pada hari ini kita ada hadis dan kita tahu tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Brother Fadli. Soalan yang lazim orang tanya, yang isi banyak perkara yang kita kena faham. Kalau saya bagi contoh, wajib solat zuhur contohnya. Okey? Wajib solat zuhur. Tetapi bila saya kata wajib ni, berarti wajib solat zuhur. Tetapi pada masa yang sama, dia boleh jadi haram solat zuhur. Waktu zuhur. Kalau kita solat zuhur, bukan dalam waktu zuhur, dia boleh jadi haram. So, yang soalan yang kamu sebut tadi, Nabi larang secara umumnya semua sahabat untuk menghafal hadis. Kenapa? Sebab Quran masih diturunkan lagi. Nabi secara umumnya tak nak para sahabat campur adukkan Quran dan hadis. Seperti Nabi larang Saidina Umar untuk membaca Taurat. Sebab takut dia campur adukkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. So, tapi Nabi membenarkan beberapa sahabat khas untuk hafal. Kadang-kadang Nabi akan buat praktis dengan mereka lagi. Berarti hadis semasa Nabi hidup, para sahabat yang khas, yang dilatih telah menghafal hadis-hadis itu. So kalau kata hadis itu ditulis banyak lama, beratus, 200-300 tahun kemudian, mungkin sahabat-sahabat yang kata sedemikian perlu buat kajian tentang ilmu hadis dalam agama Islam dulu. Saya galakkan kajilah sama-sama. InsyaAllah kita akan faham lebih jelas mengenai Quran, mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Brother Lim atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada malam ini. Saya ingin menyeru sahabat-sahabat yang menonton, kita dapat dengar sendiri daripada Brother Lim bagaimana teknik dia menjawab kepada orang-orang bukan Islam ataupun pihak orientalis dan missionary. Saya mengajak sahabat-sahabat yang ada kelebihan dan kemampuan, jomlah kita sumbang untuk Brother Lim dan juga tim beliau untuk teruskan melakarkan langkah yang lebih jauh lagi dalam menyampaikan Islam ini kepada orang lain. Baik, saya nak umumkan pemenang kuis pada semalam iaitu kita beri 3 soalan daripada kuis itu, dan seorang sahabat kita nama dia Muhammad Farid. Pemenang dia, alhamdulillah, tahniah kepada Muhammad Farid. Beliau telah pun menang satu set. Tahniah. Ada 7 buah buku
yang ada keaslian Al-Quran. Topik pada malam inilah keaslian Al-Quran, bagaimana nak membuktikan. Brother Lim sedang memegang buku tu ya. Boleh nampak. Sesiapa yang berminat nak baca dengan lebih lanjut, insya-Allah bolehlah hubungi Brother Lim Juisun punya page ataupun Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Dan juga ada lagi buku-buku lain, contohnya menjawab soalan missionary seperti mana yang kita kongsikan hari ini, dan juga soalan contemporary yang ditanyakan oleh orang bukan Islam, dan banyak lagi lah. Dan saya juga nak mengambil peluang ini untuk memberikan kuis pada malam ini, dan insya-Allah pemenang dia akan dapat buku keaslian Al-Quran secara percuma. Tadi dah tengok ceramah, sekarang jawab kuis saja boleh menang buku keaslian Al-Quran. Baik, soalan kuis pada malam ini ialah, ambil catat ataupun sediakan screenshot ya, insya-Allah. Okey, kuis malam ini adalah, adakah Bible itu Injil? Haruskah orang Islam beriman kepada Bible? Tadi Brother Lim dah berikan penjelasan ni pada waktu saya rasa pertengahan ceramah beliau. Jadi silalah hantar jawapan secepat mungkin. First come first serve. Siapa dapat jawapan yang paling cepat, dia akan menang hadiah insya-Allah. Dan juga saya nak ambil peluang ni kepada sahabat-sahabat yang masih menonton, jangan pergi dahulu. InsyaAllah kita ada satu peluang untuk kita, apa orang kata tu, tambah lagi pahala kita pada bulan Ramadan ini. IDT ada menganjurkan pack Ramadan untuk asnaf, fakir miskin dan mu'alaf. Sesiapa yang ada kelebihan, tak kisahlah RM10 ke RM20, bolehlah salurkan kepada Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Ada nombor akaun yang tertera dekat bawah sini. Sekejap ya. Boleh lihat nombor akaun Affin Bank dekat bawah tu, bolehlah kirim kepada akaun number itu. Dan yang nombor 2 pula, saya nak mengajak sahabat-sahabat yang ada kelebihan, yang ingin membuat dakwah secara kita kata tu dakwah bil kalam, hanya dengan mewakafkan RM40, kita akan beli satu buku ni ataupun cetak satu buku ni dan letak di perpustakaan dan juga sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Jadi mudah-mudahan daripada mereka yang membaca ni dapat mengambil manfaat cara bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup secara harmoni dengan orang bukan Islam. Jadi buku ni sangat penting sebenarnya. Kalau untuk anda sendiri baca pun sangatlah digalakkan. Sebab apa? Kadang-kadang kita lihat sejak beberapa tahun ni keadaan di Malaysia ni kadang-kadang hubungan di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam agak tegang sedikit. Jadi bagaimana kita boleh huraikan dan bagaimana kita boleh mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam menjalinkan hubungan baik dengan orang bukan Islam, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, itulah sedikit perkongsian daripada saya dan juga Brother Lim Juisun. Dan inilah account number bank untuk siapa-siapa yang ingin menyumbang. Boleh juga hubungi page Brother Lim. Kalau ada kawan minat nak belajar Islam ataupun ada kawan yang ada persoalan tentang Islam tapi anda tak boleh jawab, ataupun ada orang yang nak memeluk agama Islam tapi tak confident, bolehlah hubungi saya ataupun hubungi Brother Lim Juisun. InsyaAllah kita di sini ada untuk membantu. Dan mudah-mudahan siapa yang telah pun share video ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan daripada perkongsian ataupun anda share tu, orang lain dapat mengambil manfaat. Dan daripada saya dan Brother Lim, sekiranya ada salah daripada penyampaian kami mohon maaf. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita sama-sama tegakkan Qiyamul Lail, kita ambil ilmu yang bermanfaat dan insyaAllah kita dapat mengambil peluang yang terbaik pada 10 hari yang terakhir itu juga insyaAllah. Dan nantikan ada lagi siri-siri ceramah daripada ustaz-ustaz jemputan yang hebat-hebat yang akan dikemukakan sepanjang malam di page Brother Lim Juisun, IDT dan juga rakan media kami seperti Pro Media Tajdid dan juga Media Al-Ubudiyah. Support juga mereka, rakan media kami, sebab apa, tanpa mereka mungkin video ni tak dapat pergi lebih jauh. Jadi sangatlah kami galakkan insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Jazakumullahu khairan. Kami akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.